Bermusim kita bersama menyemai ikatan cinta. Nantilah kita nyanyi ya. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto again and again in this channel. So hari ini kita nak mengupas chapter ketiga dalam siri fan-made manga Return to the Reverie yang bertajuk General Commander of the Revolutionary Army, Dragon. So dalam cover page fan-made manga ni kita dapat melihat satu kontes minum sake yang telah berlaku di antara Kaido, Zoro dan seekor gorila di bawah pepohonan sakura. Dan cover page ini adalah request daripada Iten Bobby dan dihasilkan oleh Jordan Steruya. Dan kali ini aku nak highlight satu YouTuber bernama Mins TV. Min baru je start buat YouTube, tak silap aku 3 minggu lepas, dan sekarang ni dia baru ada 72 subscribers. Dan setakat video ini dihasilkan, Min sudah menghasilkan 8 videos dan video dengan jumlah tontonan tertinggi pun hanyalah 72 views sahaja. So jom geng, kita sama-sama bantu channel Mins TV supaya channel dia berhasil mendapat 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Link channel dia aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Alright, let's proceed with the content. Habis sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Koverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Zaitun suci, zaitun segar, zaitun tetap sejati. Zaitun memelihara diri, barangan bermutu kekal abadi. Chapter dimulakan dengan kita diberitahu bahawa hari ini merupakan hari keempat persidangan Reverie. Hari inilah operasi membunuh Gorosei bermula. Kemudian scene beralih ke arah Gorosei yang berbual tentang topik yang akan dibahaskan dalam Reverie, iaitu usul pasal pengalihan Fishman Island. Si Gorosei botak misai panjang tu macam tak setuju sikit. Yelah, satu, Fishman tu dulu musuh dorang. Kedua, mengalihkan pulau Fishman adalah janji yang dibuat Joy Boy kepada warga Fishman. Lepas tu seorang lagi Gorosei kat situ cakap yang Im Sama dah pun luluskan usul tersebut. Kemudian dengan tiba-tiba salah seorang pengawal kat situ muncul. Baru dia nak cerita yang dorang sedang di boom, satu ledakan telah berlaku dan telah muncul 4 anggota Revolutionary Army, Morley, Karasu, Lindbergh dan Sabo. Manakala di dalam persidangan meja bulat Reverie pula, Monkey D. Dragon telah muncul tepat di tengah meja bulat persidangan itu. Namun kehadiran Dragon di situ bukanlah untuk menyerang raja-raja yang bersidang di situ, dan bukan juga untuk memujuk mereka untuk menyertai aliansi mereka, tapi hanyalah untuk menceritakan perkara sebenar tentang kebusukan world government dan supaya setiap raja-raja yang ada di situ berhati-hati dan bersedia untuk pembantaian seluruh dunia yang telah dirancang oleh world government. Antara perkara yang diberitahu oleh Dragon termasuklah objektif utama pasukan Revolutionary Army ditubuhkan, iaitu untuk menghapuskan sistem Celestial Dragon dan membiarkan kerajaan dunia dipimpin oleh manusia yang adil. Dan persidangan Reverie kali ini pun wayang je, sebab yang membuat keputusan adalah Gorosei juga. Dan sistem Celestial Dragon pula tak ubah, seperti membiarkan hanya yang kuat sahaja memimpin dan yang lemah terus ditindas. Dan mereka yang lahir dengan kuasa akan memonopoli orang lain untuk kepentingan peribadinya, padahal mereka sepatutnya berusaha dengan kuasa yang mereka ada, iaitu the Heavenly Tribute yang mereka kuasai dari setiap negara untuk membebaskan sesetengah negara dari kemiskinan, penderitaan dan peperangan. Dan menurut Dragon pula, kita semua hanya butakan mata, hanya semata-mata perkara-perkara yang berlaku itu tiada kaitan dengan negara kita secara langsung. Kemudian berkenaan sistem penghambaan yang selama ini mereka amalkan, jutaan jiwa dikurung, diseksa selama berabad-abad lamanya hanya semata-mata untuk hiburan mereka. Tapi mereka mengalihkan kesalahan tersebut kepada Lanun yang hanya lahir disebabkan keadaan dunia yang mereka sendiri ciptakan. Doflamingo, Big Mom, White
Whitebeard dan termasuklah Goldie Roger sendiri bertindak dan berkuasa hanya semata-mata kerana tindakan mereka. Dan menurut Dragon lagi, sekarang pun senyap-senyap world government dah mengarahkan Cyberpol untuk beli senjata-senjata dari black market dan cukup banyak untuk memulakan peperangan pada skala global. Dan beberapa tahun kebelakangan ini, diorang tengah melemahkan golongan yang memiliki major power dalam politik yang membawa hanya satu petanda. Mereka mahu mengisytiharkan peperangan kepada seluruh dunia. Kelihatan di antara raja-raja yang ada kat situ, ada yang bersetuju dan menerima hujah dari Dragon dan ada yang menentang. Tapi macam yang Dragon bagi tahu, dia datang bukan untuk meminta sokongan dari diorang, tapi hanya memberi amaran. Sebab menurut Dragon, sekarang ni dah terlambat dah untuk merubah perubahan. Keseimbangan dunia akan berputar bawah ke atas dan dunia akhirnya akan memasuki fasa fajar. Kemudian salah seorang dari raja di situ bertanya, macam mana kami boleh yakin yang engkau buat semua ni bukan untuk kuasai seluruh dunia untuk diri kau sendiri? Kemudian Dragon bagi tahu yang sebenarnya dulu dia adalah salah seorang dari mereka. Kemudian Dragon pun menceritakan segala-galanya tentang dirinya. Ibu kepada Dragon dulunya adalah salah seorang daripada Celestial Dragon. Garp adalah Marine yang ditugaskan untuk mengawalnya. Tapi dulu tak ramai yang mengenali Garp. Dan walaupun mak Dragon merupakan salah seorang dari Celestial Dragon, tapi itu tidak menghalang dia dari merasakan yang mereka bukanlah para dewa dan mengajar Dragon untuk menjadi seorang manusia. Dan setelah kematian ibunya, Dragon tak tahan untuk berada bersama-sama Celestial Dragon yang lain dan menyampah dengan mereka semua. Dan akhirnya pada suatu hari di God Valley, Dragon berjumpa Goldie Roger. Setelah berlayar bersama-sama Roger untuk beberapa tahun, dia menyedari bahawa impian sebenar Roger adalah untuk hidup bebas. Dan tujuan kedatangan Dragon ke Marijua juga adalah untuk menghormati impian dari ibu dan bekas kaptennya dulu. Kemudian scene telah beralih kepada Admiral Ryokugyu. Salah seorang pengawal di situ dengan terdesaknya telah mengetuk pintu supaya Ryokugyu dapat tampil dan memberikan backup bagi menentang penceroboh yang telah datang. Namun menurut Ryokugyu, Gorosei bukanlah manusia yang mudah untuk ditewaskan. Dan kemudian scene beralih ke arah pertarungan antara pasukan revolusi yang diketuai oleh Sabo menentang 5 Gorosei. Dan di panel ini kelihatan keempat anggota revolusi tercengang apabila melihat kekuatan sebenar setiap dari Gorosei. Dan mereka ternyata merupakan fighter juga dan bukanlah hanya 5 kumpulan orang tua nyanyok yang biasa. Dan dalam fan-made manga ini pun kita diperkenalkan dengan nama-nama dan kekuatan-kekuatan sebenar setiap dari Gorosei tersebut. Gorosei yang ni bernama Saint Mohanda, seorang pahlawan pedang dan merupakan pemilik pedang Shodai Kitetsu, iaitu merupakan salah satu pedang dari kalangan 12 Supreme Great Swords. Gorosei yang ni bernama Saint Ferdinand yang merupakan master kepada segala jenis martial art termasuklah Rokushiki. Gorosei yang ni pula bernama Saint Nicholas yang merupakan pemakan buah devil Merc Nomi yang memberi keupayaan kepada dia untuk bertukar menjadi Mercury. Gorosei yang ni pula bernama Saint William yang telah menguasai Busoshoku dan Kenbun Shokuhaki pada tahap yang tertinggi. Manakala Gorosei yang ni pula bernama Saint Stavros yang merupakan pemakan buah devil type Zoan, Saur Nomi model Gigantosaurus, dan kelima-lima mereka bersiap untuk bertempur. Tapi awak ni dah bertukar jadi dinosaur tu, songkok tu buanglah, raya kan lambat lagi. Kemudian scene beralih ke arah Brand New yang berada di Marine HQ. Walaupun mereka telah mendapat laporan bahawa Gorosei sedang diserang, tapi macam pelik pula, Brand New still lagi bagi lecture kat situ. Yalah, pasal kat sini dia ada bagi tahu yang tentera dah dikerahkan ke sana. Tapi agak-agak lah Gorosei kena serang kot. Marineford kena serang je pun seluruh batalion dikerahkan, ini pula Gorosei kena serang. Bagi aku macam kurang logik sikit. Tapi tak apa, kita proceed dulu. Kat sini kita dapat melihat yang Brand New sedang menerangkan kesemua bounty milik The Revolutionary Army. Brand New mengatakan bahawa tentera revolusi ini memiliki the strongest military power in the world. Mereka memiliki bala tentera di setiap lautan dan diketuai oleh individu-individu seperti berikut: bekas ahli pasukan saintis elit Vegapunk, Komander bahagian selatan Lindbergh dengan nilai bounty sebanyak 518 juta berry. The Flag of the Revolution, orang yang bertanggungjawab menyemarakkan api pemberontakan, Komander di bahagian timur Belo Betty dengan nilai buruan sebanyak 465 juta berry. Orang
gergasi yang sangat-sangat digeruni dan juga merupakan pemakan buah Devil Push Nome, komander di bahagian barat Morley dengan nilai buruan sebanyak 650 juta beri. Salah seorang fighter terkuat dan juga pemakan buah Devil Logia, komander di bahagian utara Karasu dengan nilai bounty sebanyak 710 juta beri. Dan komander yang terakhir di bahagian Grand Line Emporio Ivankov dengan nilai bounty sebanyak 888 juta beri. Dan menurut brand new, untuk seorang ni tim dia tak dapat nak menilai kekuatan penuh dia lagi. So awalnya diorang letak bounty-nya dengan amount yang moderate. Namun setelah eksploitasi di Rocky Port dan Dressrosa, jadi mereka merasakan bahawa perlu menaikkan nilai bounty-nya, dan dia adalah Chief of Staff dan tentera kedua Sabo dengan nilai bounty sebanyak 1 bilion 100 juta. Walaupun kesemua mereka ini adalah fighter-fighter yang kuat, tapi ada seorang lagi yang lebih unggul dan kuat berbanding mereka. Tapi tak sempat brand new nak cerita, scene beralih ke arah pertarungan antara Gorosei menentang Revolutionary Army tadi. Dan kita dapat melihat yang Dragon telah pun muncul dan mengatakan yang dia akan bertarung dengan kesemua Gorosei yang ada di situ. Dan kat sini juga kita mengetahui bahawa Dragon adalah pemakan buah Devil Logia, Win Nomi. Salah seorang dari Gorosei kat situ mengatakan, betul lah cakap Im Sama, yang Clan D selalu akan membawa Storm bersama-sama mereka. Lepas tu kita boleh tengok macam Sabo rasa mungkin yang Dragon kecewa dengan dia pasal tak dapat bereskan Gorosei kat situ. Tapi Dragon menidakkan dan mengatakan yang sebenarnya diorang dah kesuntukkan masa dan perlu bergerak dengan kadar segera. Lepas tu kat sini Gorosei tu cuba nak psycho Dragon dengan mengatakan, takkan kau tak menyesal untuk bunuh saudara kau sendiri? Yalah, pasal yang Dragon cakap tadi, dulu mak dia adalah salah seorang dari Celestial Dragon dan secara salah silahnya Gorosei yang berada di depan dia tu adalah dari keturunan dia jugalah. Lepas tu Dragon mengatakan yang dia bukan datang untuk balas dendam, tapi dia dah semak dah dengan tindakan mereka. Lepas tu Dragon cakap, lepas tangan korang dah berlumuran dengan darah dari jutaan manusia yang tidak berdosa, berani kau tanya aku menyesal ke tidak? Kemudian pertembungan pun bermula antara 5 Gorosei menentang 1 orang Dragon. Dragon berkat kemampuan buah devilnya telah menghasilkan kepulan ribut di atas langit di ruangan udara istana, membuatkan Gorosei sedikit cemas dan melihatkan kepulan taufan yang dihasilkan. Gorosei terus menyerang dan tidak membenarkan Dragon untuk menyerang. Kelima-lima Gorosei cuba merapatkan diri mereka ke arah Dragon bagi bertarung in a close combat. Namun ternyata mereka telah terlewat dengan kuda-kuda yang dipasang. Dragon telah mengkamehameha 5 Gorosei itu dan membuatkan kelima-lima mereka tercampak keluar dari istana. Kemudian scene telah beralih ke arah brand new dan dilihat dengan penuh bersemangat. Brand new mengatakan walaupun kekuatannya hampir setanding dengan Yonko, pihak Celestial Dragon menganggap Dragon sebagai satu ancaman dan telah meninggikan bounty-nya setinggi-tingginya hingga menjadikan Dragon the most wanted man in history dengan bounty sebanyak 10 billion berry. Dan chapter 3 pun tamat. Gila tak gila brother. Kalau betul lah apa yang diberitakan dalam manga ni, memang padu habis lah. Tapi dalam teori aku sebelum ni aku ada cerita pasal si Dragon ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh klik link kat bawah, ada dekat dalam ruangan description. Okay, alright, kali ni aku nak highlight satu lagi speaker tetap aku, Rusman dari Dumek TV. Sekarang ni Rusman baru ada 54 subscribers dan telah berjaya menghasilkan 6 video setakat ini. Rusman banyak berkongsikan fakta dan teori tentang Demon Slayer dan Dragon Ball. Dan video yang paling banyak views pun hanyalah 83 sahaja. So jom geng, kita bantu Rusman supaya channel dia Dumek TV berjaya mencapai 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Dan link channel dia aku tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan seperti mana yang korang boleh tengok sekarang ni, this is baju from my brother Zypher.Bewal. So Zypher sekarang ni tengah buat promo sempena Chinese New Year. Baik korang cargas pergi usia IG Zypher.Bewal sekarang, pasal banyak gila desain-desain yang menarik yang ditawarkan. Korang boleh tengok kat IG shop Zypher.Bewal sekarang. Ada desain untuk perempuan, couple dan of course untuk lelaki juga. Dan kalau korang nak buat duit pun boleh, pasal diorang juga sekarang tengah cari dropship tau. So DM IG Zypher.Bewal laju-laju. Okay, IG shop Zypher.Bewal ni aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. And guys, sedikit renungan before we end. Kejayaan
bukanlah datang dengan tiba-tiba. Ianya datang tergantung kepada usaha keras, kesungguhan untuk belajar, ketahanan diri yang kuat dan tidak mudah berputus asa, pengorbanan masa dan tenaga, dan yang paling penting adalah kita suka dan enjoy dengan apa yang kita sedang usahakan itu. Dan sebenarnya kejayaan dan kebahagiaan itu sudah pun ada bersama-sama dengan kita. Hanya kita sahaja yang perlu usaha untuk unlock kejayaan tersebut dari dalam diri kita. Dan kegagalan bukanlah antonim kepada kejayaan. Bahkan kegagalan adalah sebahagian daripada proses untuk berjaya. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi